Bagi belanjawan tahun 2021, ya seperti yang semua ingin tahu, dan telah menjadi tumpuan dan fokus utama nampaknya pada tahun ini. Berikutan usaha KKM antaranya ialah untuk mengatasi atau memerangi COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun ini. Kerajaan terus komited dengan usaha menambah baik dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan sektor kesihatan pada tahun hadapan. Oleh itu, kerajaan telah menyediakan sejumlah RM31.94 bilion berbanding RM30.6 bilion pada tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 27.223 bilion telah disediakan di bawah belanja mengurus dan sejumlah RM4.717 bilion di bawah peruntukan pembangunan. Secara umumnya, selepas bajet 2021 diumumkan, ramai melihat kalau in spesifik terdapat pengurangan peruntukan mengurus KKN sebanyak 2.57% pada tahun ini. Walau bagaimana perkara ini adalah kurang tepat. Ini berikutan pada tahun 2021 seperti yang dijelaskan oleh YB Menteri Kewangan melalui kenyataan media dia semalam, iaitu pada 7 November 2020, semua peruntukan bagi tujuan bekalan perubatan termasuk ubat, gas perubatan, reagen, vaksin, konsumer dan filem X-ray bagi keperluan farmasi, hospital, klinik kesihatan termasuk klinik pergigian yang sebelum ini di bawah aktiviti dan mengikut bidang kepakaran masing-masing yang berjumlah RM4.29 bilion telah dipindahkan di bawah bekalan perubatan fasiliti kesihatan, di mana berjumlah RM2.8 bilion dan sebanyak RM1.4 bilion sebagai komitmen kewangan bagi pelaksanaan konsesi penswastaan makmal ubat dan stor. Ini merupakan satu strategi dan penambahbaikan dalam belanjawan pada tahun 2021, di mana ia membolehkan Kementerian Kesihatan mengawal dan memantau peruntukan dan perbelanjaan secara menyeluruh dan lebih efisien bagi semua fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan. Untuk makluman semua, bekalan perubatan fasiliti kesihatan diletak di bawah butiran program khusus, manakala konsesi penswastaan makmal ubat dan stor di bawah butiran komitmen kewangan. Ini yang mungkin yang pihak di luar tak nampak, yang nampak pengurangan, tapi sebenarnya ia adalah telah diletak di bawah program khusus dan butiran komitmen kewangan. Selain itu sejumlah RM2.06 bilion peruntukan bagi perkhidmatan sokongan hospital yang membuat maintenance di hospital dan perkhidmatan sokongan klinik yang melaksanakan maintenance di klinik-klinik di seluruh negara telah terlibat dalam pengkelasan semula, or we call it reclass dan dipindah daripada peruntukan mengurus kepada peruntukan pembangunan. That is where there is the differences. Selain daripada itu program yang telah peruntukan yang sedia ada disediakan di bawah belanjaran 2021, saya ingin umumkan juga banyak lagi program yang telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan, tetapi sebahagiannya adalah peruntukan tambahan atau baru. Contohnya program kesihatan mental, pencegahan keganasan dan kecederaan serta penyalahgunaan substan. Ini sebanyak 24 juta telah diberikan pada Kementerian Kesihatan. Program rawatan PD atau peritoneal dialysis sebanyak 25 million. Program imunisasi pneumokokal 90 million. Perubatan perolehan ubat biologik bagi penyakit seperti rheumatoid arthritis 6 million. Agenda Malaysia Sihat, satu program yang very interesting dan dimulakan pada tahun hadapan, 19 million. Dan juga program medical tourism di bawah MHTC sebanyak 35 million. Di samping itu, seperti yang telah diumum oleh Menteri Kewangan juga di bawah kumpulan wang COVID-19, peruntukan khas juga telah diberikan, iaitu sebanyak 470 million untuk reagen, kit saringan dan bahan guna habis, sebanyak RM318 million bagi penyediaan
peralatan PPE dan sanitization untuk petugas barisan hadapan, dan 50 juta untuk bayaran one-off barisan hadapan KKM, iaitu sebanyak 500 orang kepada lebih kurang 100,000 petugas barisan hadapan. Ya, dan di samping itu ya, sebahagian daripada terbitan ya berkaitan dengan sukuk prihatin, iaitu sebanyak 100 juta telah pun akan diagihkan pada Kementerian Kesihatan untuk tujuan penyelidikan. So keseluruhannya ada lebih kurang tambahan 1.14 bilion yang dihaskan untuk Kementerian Kesihatan. Ya, selain daripada itu, kita tidak boleh lihat apa yang bajet yang hanya diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan, sebab banyak inisiatif di bawah kesihatan tapi diletakkan di bawah kementerian yang lain. Ini yang termasuk contohnya ya, yang sektor kesihatan yang bukanlah tertumpu kepada KKM saja, tetapi secara tumpuan itu secara menyeluruh ya. Contohnya pengecualian cukai bagi perbelanjaan kesihatan ya, yang telah diumumkan, yang sudah pasti akan memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Selain itu, banyak lagi program kesihatan lain yang diperuntukkan oleh kerajaan, seperti program My Salam ya, program saringan kanser cervix dan subsidi ujian manogram ya, yang di bawah Kementerian Kebajikan dan Wanita juga telah disediakan. Di samping itu, kita juga di Kementerian Kesihatan juga akan dapat peruntukan sebanyak RM30 juta untuk taska, di mana our frontliners bila isu-isu penjagaan kanak-kanak boleh di tempat kanak-kanak mereka boleh ditempatkan di taska-taska di hospital Kementerian Kesihatan. So saya berharap ya, dengan penjelasan ini telah memberikan pemahaman kepada semua pihak bahawa peruntukan yang disediakan kepada KKM dalam tahun belanjawan 2021 telah mengambil kira segala keperluan untuk membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Saya buka untuk pertanyaan. Datuk Seri, mungkin boleh jelas sikit berkenaan dengan ada tanggapan bahawa bajet 2021 ni lebih banyak fokus kepada usaha memerangi COVID-19, tapi dalam masa yang sama dia cuba meminggirkan kepentingan mengawal atau pengurusan NCD, penyakit berjangkit. Mungkin ada reaksi sikit. Mula-mula kita go back to ni ya, our core business is to Kementerian Kesihatan ya, adalah untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik ya dari segi kesihatan pada rakyat, to be very efficient, effective and holistic lah, merangkumi semua peringkat golongan rakyat. So NCD adalah satu cabaran yang besar di negara ini, sebab inilah penyakit yang orang panggil tak berjangkit, yang di mana boleh dielakkan oleh rakyat atau individu sendiri ya. So tahun ini adalah tahun cabaran, terutamanya because of COVID, bukan di Malaysia tapi seluruh dunia ya. Program NCD ni kita tak pernah abaikan, ini continue ya, tapi because of COVID, because of the urgency and the priority ya, nampaknya COVID telah diberi highlight lah, keutamaan, tapi sebenarnya NCD continue to be our need. That's why dalam our budget next year, agenda Malaysia Sihat adalah satu langkah untuk mengurangkan ya penyakit NCD. Datuk Seri, mungkin boleh terangkan berapa peruntukan yang disediakan untuk NCD, sebab ada tanggapan bahawa COVID punya peruntukan lebih besar daripada NCD, sedangkan dia patut seimbang dalam sertifikat. Now you see, this COVID is a very special, unique case. Ya, NCD setiap tahun kita akan memohon peruntukan. Ya, so tak ada isu. So kalau untuk COVID adalah pertambahan pemberian peruntukan kepada KKM. Tiada ada isu yang sebab COVID NCD dikurangkan, tak ada. Ya, so it continue as usual sebab dia memang dah lulus dalam bajet. Only that Kementerian Kewangan dengan baik hati telah memberikan kita tambahan lebih kurang 1.1 bilion setakat ini untuk mengatasi COVID. Ya, so yang NCD tak ada isu, peruntukan sedia ada, memang terus dijalankan. Maybe activity dia, sebab because of the PKP ni pada bulan Mac sampai ke Mei ni, kita pegawai kita tidak dapat melaksanakan program tu because of the inilah PKP lah ya.
Itu saja. Tapi peruntukan semua tak ada isu. It's still with us. Ya.